Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua sebab sentiasa memberi support untuk channel ni. Hari ni akak akan teruskan dengan episod yang seterusnya, iaitu episod 12, 13 dan 14 untuk kisah kemaruk. Tapi sebelum tu akan doakan supaya kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik serta umur yang panjang, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang masa, jom bersama dengan akak. Dari Huzdaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan kalian temukan suatu zaman di mana pada zaman tersebut tiada sesuatu pun yang lebih sulit daripada 3 perkara, iaitu wang dirham yang halal, atau saudara yang setia, atau sunnah yang diamalkan. Hadis riwayat Tabrani. Episod sebelum ni akak ada bagi tahu bahawa Akib ni dia pensan. Keesokan harinya Akib dia baru sedar dari pensan. Dia bangun dari tempat dia baring, lepas tu dia tengok diri dia dalam keadaan yang tak berbaju, hanya dia pakai masa tu seluar silat dia tu. Dia periksakan keadaan perut dia, lepas tu dia tengok perut dia dah dibersihkan dan ditukarkan balutan. Dia kembali baring. Muka dia berkerut. Dia masa tu memang masih stay sakit. Dia tahan sakit. Lepas tu dia tengokkan keliling rumah, masih ada di ruang tamu sama juga. Dia tak berganjak daripada tempat dia pensan. Dari kejauhan tu dia dapat dengar suara orang sedang bercakap-cakap di bahagian dapur. Dia cuba nak mengamati apa yang dibualkan, tapi dia tak dapat nak pastikanlah apa yang dibualkan tu dengan jelas. Tiba-tiba muncul si kembar yang tengah bermain. Dia berlari sambil masing-masing mengejar. Atuk dah bangun? Atuk dah bangun? Tanya Ica. Akib dia tersenyum. Dia angguk perlahan. Ibu, Atuk dah bangun? Pekik acu. Lepas tu muncul penghulu Sudin dan Syuib di laluan masuk yang menghubungkan dapur dan ruang tamu. Akib dia jadi cemas lah, sebab dia tak tahu macam mana diorang ni boleh ada kat situ kan. Dia melindungi wajah dia dengan telapak tangan. Lepas tu dia cuba nak bangkit untuk beredar dari situ. Tapi percubaan dia tu gagal. Dia terbaring semula sebab kecederaan dia tu teruk. Tenang Akib, abang dah ceritakan semuanya kepada penghulu Sudin. Penghulu Sudin dia pun mengorak senyuman. Dia menghulurkan tangan dia untuk bersalam. Akib dia masih lagi sangsi. Dia hulurkan tangan dia tu untuk sambut salam, walaupun dia masih was-was. Terima kasih Akib, kata penghulu Sudin. Lepas tu dia duduk di sebelah tempat Akib baring. Akib dia tersengih. Aku malas nak tanya panjang. Kau nak kami buat apa? Tanya penghulu Sudin. Akib dia terkejut, terkesima. Dia pandangkan Suib. Suib hanya senyum. Dia anggukkan kepala dia. Tiba-tiba muncul Rashid dari arah dapur. Rashid pun sama, dia senyum bila dia tengok Akib. Inilah budak yang pukau aku tu ya. Dia dengan pantas datang ke sisi Akib. Dia hulurkan salam. Lepas tu dia duduk dekat sebelah Akib. Oh, inilah orangnya. Akib dia tersengih lagi. Dia tak tahu nak cakap apa-apa dah. Lepas tu dia cuba untuk bangun, untuk duduk. Masa tu Rashid membantulah Akib untuk duduk. Saya kira Abang Syuib dah ceritakan semuanya pada Pak Sudin. Jadi sekarang ni masalah kita adalah menjejak abang saya. Dia memang agak sukar untuk dijejak. Jelas Akib. Penghulu Sudin senyum. Kesilapan kamu adalah kamu melakukannya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Hidup kita ni bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Tak salah kalau kamu mendapatkan kerjasama daripada orang sekeliling kamu. Kan lebih molek. Akib dia mengangguk. Betul lah tu. Hari ni saya belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Pak Sudin. Rashid menepuk perlahan-lahan bahu Akib. Jadi sekarang bagaimana saya nak menjejaki abang saya? Dalam masa yang sama kita nak elakkan dia untuk buat pembunuhan lagi. Kita kena halang dia. Sekarang pun dia dah bunuh 5 orang anak dara sunti kat kampung ni.
Tiba-tiba Akib tersentak seperti teringatkan sesuatu. Hari ni hari apa? Tanya Akib. Mereka semua diam sayu. Kamu pengsan sehari semalam, Akib. Semalam terjadi lagi satu pembunuhan. Anak Pak Ahmad dan cucu Tok Kampit, jelas Syuib. Akib ditumbukkan lantai walaupun dia dalam keadaan yang lemah. Dia pandang semua sekeliling yang ada kat situ. Maka sudah 7 orang dibunuh. Masa dah semakin suntuk, kata dia dalam hati. Hari dah semakin petang. Saya perlu bersiap. Akib terus cuba bangun tapi ditahan oleh Rashid. Kau tak sihat. Kita fikirkan cara supaya kau boleh berehat lagi sedikit masa. Aku ada ramai pengikut sebaya aku yang boleh bantu kau, ujar Rashid. Rashid, dia dah bunuh seramai 7 orang. Kuasa dia dah semakin kuat. Aku pun dah tak terdaya dengan keadaan aku sekarang, kata Akib. Aku ni ada juga belajar sedikit ilmu kebatinan semasa aku belajar silat. Tapi taklah sehebat kamu untuk membantu melenggahkan masa sementara kamu semakin pulih. Aku rasa kita boleh cuba. Kau ajarlah kami perkara yang mudah yang kami boleh buat bersama-sama, cadang Rashid. Penghulu Sudin dia mencebik bibir dia. Dia ngangguk. Bijak buah fikiran kamu, Rashid, kata penghulu. Ingat kita ni apa? Rashid berkata sambil hidung dia kembang kecut. Kamu kata apa tadi, Rashid? Tanya penghulu Sudin. Tak ada apa tu. Rashid dia senyum. Akib dia termenung sekejap. Dia fikirkan sesuatu. Dia tak tahu nak plan macam mana. So dia memang ambil masa. Bagaimana kalau kita kumpulkan ke semua anak dara Sunti untuk duduk dekat sini sementara? Boleh? Cadang Syuib. Akib dia geleng-gelengkan kepala. Agak bahaya sebab kita akan menjadi sasaran mudah bagi dia. Lagi senang kerja dia. Jika kita tak buat macam tu, sama je. Kamu sedang sakit, dia akan pergi merata. Sekurang-kurangnya kita semua berkawal di satu tempat yang sama. Jadi kamu dah tak payah fikir nak jejakkan dia. Dia yang akan datang sini. Penghulu Sudin seperti bersetuju dengan cadangan Syuib. Akib dan Rashid pun tak setuju. Betul tu, kita dah kurangkan kelemahan kita sebenarnya, kata Rashid. Tapi kalau ada lagi kematian, macam mana? Tanya Akib. Penghulu Sudin dia tertawa, lepas tu dia tepukkan bahu Akib. Kamu ni. Mati tu kan pasti, Akib. Bila dan bagaimana sahaja kita tak tahu. Kita usaha. Itu yang lagi penting. Kedatangan kamu ni membantu kami yang tak terdaya ni pun dah cukup menunjukkan bahawa Allah SWT telah memperkenankan doa kami. Mereka semua angguk bersetuju dengan kata-kata penghulu Sudin. Rashid, aku rasa kamu sudah boleh kumpulkan semua belia. Minta mereka pergi bawa arahanku ke rumah-rumah yang mempunyai anak-anak Darussuti supaya semuanya berkumpul dekat sini. Buat cepat sebelum lewat petang ni. Pergi. Arah penghulu Sudin. Rashid, nanti. Kau kumpul seberapa ramai kawan-kawan kau yang ada sedikit pengesian batin. Aku nak ajar kamu semua sesuatu. Kena buat sebelum matahari terbenam. Tolong rahsiakan dahulu tentang diri aku selagi semua belum berkumpul dekat sini. Rashid dia angguk. Kalau macam tu, Tok je lah pergi kumpulkan anak dara. Saya kumpulkan belia untuk belajar dengan Akib, cadang Rashid. Kau pula yang mengarahkan aku. Pergi. Dua-dua kerja kamu selesaikan. Kata ada banyak pengikut. Penghulu Sudin dia menyindir. Rashid dia terus bangun untuk beredar tinggalkan tempat tu. Cadang pun salah. Yelah Tok. Melawan. Rashid terus beredar. Bergurau sikit pun tak boleh. Pada petang tu, ramai belia dan kesemua anak Darussuti dah dikumpul di hadapan rumah Syuib. Penghulu Sudin dia dah bersedia berdiri di tangga hadapan rumah. Agak sesak lah keadaan rumah dekat situ. Baik, para belia boleh terus berkumpul pada Rashid. Dia akan bagi arahan. Yang lain berkumpul di hadapan saya sebab saya nak beri penerangan sedikit.
Penghulu Sudin pun menceritakan seberingkas latar belakang Akib dan perancangan mereka. Kedudukan sebenar tentang apa yang terjadi pun telah dibongkarkan. Mereka semua terlopong mendengarnya. Ada yang bersyukur sebab ada jugalah pertolongan yang sampai. Alhamdulillah. Jadi aku nak kamu semua sentiasa berkumpul di sini pada waktu malam sahaja. Datang ke sini sebelum matahari terbenam. Siang kamu boleh balik ke rumah masing-masing, buat urusan masing-masing. Mungkin agak tak selesa lah, tapi aku harap kerjasama untuk selamatkan anak-anak kita ni akan berjalan dengan lancar. Aku nak semua anak dara sunti yang kita perlu lindungi berada dalam rumah ni. Duduk dalam rumah ni. Penghulu Sudin diam seketika sebelum dia menyambung lagi ayat dia. Seorang manusia mulia yang sedang membantu kita telah cedera. Cedera kerana membantu kita. Kita kena bersama menghadapi perkara ni. Aku mohon bantuan dari kamu semua. Mereka semua mula bercakap sesama sendiri. Kumpulan belia pun turut sama dia dengar penerangan dari satu sudut di halaman rumah Suhaib tu. Rashid, kita nak buat apa? Tanya Shidi. Siapa yang pernah belajar pengisian batin boleh ikut aku naik ke rumah. Yang lain boleh tunggu di bawah mengawal keadaan. Arah Rashid. Daripada lebih kurang 30 orang belia yang hadir, hanya 10 orang dari mereka yang mengekori Rashid naik ke rumah. Sementara tu, di atas dahan sebatang pokok di hutan yang tak jauh dari situ, Hakim di tengah bertenggek, tengah menumbuk-numbukkan batang pokok tu. Nampak gayanya Akib lebih bijak dari kamu. Tok Nibong Tunggal mengejek Hakim. Suasana berubah masuk ke alam separa sedap. Apa perlu kita buat, Tok? Tanya Hakim. Tapi kan sudah aku katakan, kalau kamu bunuh adik kamu tempoh hari, perkara ni tak serumit ni sekarang. Hakim yang sedang bersila, dia hentak-hentak kedua tangan dia ke lantai. Saya tak dengar lagi suara Tok menyuruh saya membunuh Akib. Atau saya akan tinggalkan saja apa yang sedang kita buat ni, Tok? Tok nak? Ugut Hakim. Tok Nibong, dia senyum juga. Aku cuma katakan saja. Bukankah aku mengatakan aku hormati pendirian kamu? Kamu dah lupa? Hakim dia diamkan diri dia, dada dia mula berombak-rombak. Tenang, masih ada caranya. Aku akan menyalurkan tenaga gaib aku kepada kamu. Kamu ikut saja apa yang aku arahkan. Malam ni kita juga akan jadi bijak. Jelas Tok Nibong Tunggal. Hakim, dia senyum mendengar kata-kata Tok Nibong Tunggal. Hakim tak sedar sebenarnya kekuatan Tok Nibong Tunggal telah makin menebal. Hanya tunggu masa je ketika apabila Hakim tu jadi hamba kepada diri dia sendiri. Kamu harus bersiap sekarang, Hakim. Hari sudah semakin gelap, kata Tok Nibong Tunggal. Hakim dia bingkas bangun dan dia berdiri. Tangan sebelah dia mencengkam batang pokok. Dia lantas masa tu lah bertepuk. Dia tumbukkan batang pokok tu, lalu dia hilang dari pandangan. Macam tu lah permainan dia, duk numbuk-numbuk daripada tadi. Sekarang kita masuk pula babak di rumah Syuib. Masa tu babak bersama dengan Akib. Kamu semua faham apa yang aku terangkan? Tanya Akib kepada 10 orang yang ikut Rashid naik ke rumah tadi. Mereka semua mengangguk. Akib dia menghulurkan selai kertas dan sebotol kaca yang ada dekat depan dia yang berisi air. Hafal zikir tu dan minum air ni seorang seteguk. Malam ni ikut seperti apa yang aku ajarkan. Jangan berganjak dari mana tempat kamu berada. Mereka semua bergilir-gilir membaca kertas yang diberikan oleh Akib, lalu meneguk air dari botol kaca tersebut. Rashid, aku nak minta satu pertolongan boleh? Pinta Akib. Katakan je. Tak kisah, katakan je. Kata Rashid. Aku perlu beberapa kawan kamu untuk mencari sesuatu di kaki Gunung Siong. Aku perlukannya untuk aku bertempur. Rashid dia tercengang. Agak jauh juga dari sini. Kami pernah menghantar bantuan, tapi dah mati dibunuh di sempadan kampung, bidah Rashid. Aku tahu. Aku akan pastikan mereka berada dalam keadaan selamat. Percayalah cakap aku. Rashid dia mengangguk. Baiklah, yang lain dah boleh bersedia dengan apa yang Akib arahkan.
Akib, sekejap lagi aku bawa 3 orang yang akan bantu kau, kata Rashid. Lepas tu dia bangun. Akib dia tarik tangan dia. Dia berhenti sekejap. Terima kasih Rashid. Rashid dia lemparkan senyuman. Tidak, kami yang seharusnya berterima kasih. Dia dan yang lain terus berlalu turun dari rumah. Waktu senja pun tiba. Masa tu, kelihatan 10 orang belia mengelilingi rumah. Mereka duduk dalam keadaan bersila menghadap ke arah luar. Sesudah solat, mereka terus berzikir seperti yang diarahkan. Manakala dalam rumah, Akib dia ada bagi tahu sesuatu pada Ipin, Kemat dan Aziz. Mereka yang akan ditugaskan ke Gunung Siung. Ingat, jalan terus. Jangan berhenti. Kamu mesti tiba di sana menjelang besok pagi. Kamu mesti tiba di sini kembali sebelum waktu senja. Akib, macam mana kami nak tahu rupa benda yang kamu minta tu? Tanya Ipin. Jangan risau. Kamu semua akan tahu apabila sampai dekat sana nanti. Jelas Akib. Mereka semua mengangguk. Faham? Jangan lupa bawakan jamu. Mungkin akan ada sedikit gangguan, tapi insyaAllah kamu akan selamat. Mereka semua meneguk Ailio. Gangguan? Tanya mereka dalam hati. Meremang bulu roma aku, Pin. Hush, kata Kemat. Ipin dia menjegilkan mata dia. Kemat terdiam. Mari, kita pergi segera, ujar Ipin. Lalu mereka pun bangun dan terus turun berlalu pergi ke tempat yang disuruh. Sepemergian mereka, Akib dia terus duduk bersila dengan tangan kiri dan kanan dia diletak di atas lutut dia. Dia menegakkan badan dan kepala dia. Mata dia dirapatkan. Perut dan dada dia berombak. Dia melakukan senaman nafas. Makin lama, makin laju alunan perut dia. Masa itulah dia berhenti. Dia sedut balik nafas panjang-panjang. Lepas tu dia lepaskan berulang kali. Dia bernafas dan terus bernafas. Makin lama makin banyak dia bernafas. Dia semakin menuju ke tahap kesedaran yang lebih mendalam. Hingga kan tak ada satu bunyi pun yang ada di sekeliling dia. Ibarat macam betapa kan. Mata dia dibuka, sekeliling dia gelap. Dipandang sekeliling memang senyap sunyi. Dia jadi pelik sebab perut dia pun dah tak cedera. Tiba-tiba dari kejauhan dia dapat melihat seorang lelaki sedang berdiri membelakangi dia. Dia bingkas bangun, lepas tu dia menuju ke arah lelaki tu. Dari belakang dia dapat tengok ia adalah seorang lelaki separuh umur, sederhana tinggi yang agak muda. Dia cuitkan bahu lelaki tu. Bila lelaki tu berpaling, dia terperanjat. Ia adalah lelaki yang serupa dengan Tok Siluman Hitam, kecuali dia lebih muda dan nampak lebih tegak. Tok, tanya Akib ingin mendapat kepastian. Ya Akib, kamu kenal aku. Dia tersenyum. Akib dia terus capai tangan Tok Siluman Hitam, lalu dia cium semahu-mahunya. Dia masa tu rindu sangat pada Tok Guru dia. Dia pelukkan Tok Guru dia erat dengan air mata yang memang berlinangan. Selepas tu Akib dilepaskan pelukan tu. Mereka berdiri bertentangan. Akib, Hakim dah tak banyak masa lagi. Tok Nibong Tunggal hanya memerlukan 3 lagi pemudahan. Sudah cukup untuk dia kuasai membelenggu abang kamu. Akib termenung. Tak ada sebarang kata yang dapat diluahkan. Kamu mesti segera. Jika tidak, segalanya akan terlambat. Jika segala syarat dipenuhi, dia akan memiliki kuasa yang amat bahaya. Ilmu pesaka Nandung bukanlah calang-calang ilmu. Ia adalah ilmu hitam yang amat dahsyat. Apa yang perlu saya buat, Tok? Tanya Akib dengan muka yang dah layu. Jurus yang kamu warisi adalah jurus yang boleh menghubungkan kamu ke alam lain. Sebab itu kamu mampu berhubung denganku. Jelas Tok Siluman Hitam. Dan di sebalik itulah kamu boleh mengamalkannya untuk menyembuhkan luka kamu. Kamu boleh menyerap kuasa dari alam lain, alam yang tidak kelihatan. Jurus kamu amat penting bagi menamatkan permasalahannya. Gunakan sebaiknya. Kamu kena bijak untuk mengatasi ilmu pesaka Nandung. Kerana ilmu tu menghubungkan abang kamu pada dunia gelap yang sangat kejam. Akib diangguk, dia faham. Tok Siluman Hitam dia letakkan tangan ke atas bahu Akib.
Kamu kena bangun sekarang. Malapetaka sedang menimpa. Kata Tok Siluman Hitam lalu hilang dari pandangan. Sedang Akib berada di alam lain, ada sesuatu yang terjadi di halaman rumah. Shidi yang sedang asyik berzikir tiba-tiba terdengar suara seseorang seperti sedang membaca mentera. Bunyi itu agak jelas dan bergema. Dia memandang ke kiri, dia pandang ke kanan untuk lihat sahabatnya tu yang lain yang sedang berzikir. Mereka seperti tak dengar apa-apa. Dia je yang dengar. Bunyi apa tu? Kata dia dalam hati. Dia cuba nak bangun, tapi dia teringatkan pesanan Akib supaya jangan tinggalkan tempat walau apapun yang berlaku. Dibatalkan niat dia tu, lalu dia sambungkan kembali zikir dia. Sedang dia teruskan zikir, dia terasa seperti ada sesuatu melintas di belakang melalui sisi dia. Dia buka mata. Ada 2 kelibat sedang melayang masuk ke dalam semak di hadapan dia. Ia tak jelas kelihatan kerana lintasan tu agak laju. Apa benda tu? Dia berkata lagi sendirian. Tiba-tiba suara perempuan seperti dalam keadaan cemas memecah suasana keheningan malam tu. Mana cucu aku? Tina! Jerit Tok Piah. Yang lain juga sedang menggelabah mencari. Bukan Tina sahaja yang hilang. Mereka juga mencari seorang lagi yang lesap secara tiba-tiba. Shidi dia memandang ke arah rumah, tapi dia memaling semula ke arah semak untuk terus berzikir. Namun dia terkejut sebab di hadapan dia muncul 2 mayat yang mengerikan. Lepas tu dia rasa dunianya gelap. Zikir entah ke mana. Akib dia buka mata. Dia terasa seperti lebih segar. Dia rabakan bahagian perut dia. Kesakitan dia memang ternyata dah berkurang, tapi luka dia masih ada. Lepas tu dia terdengar suara jeritan dari bawah tu. Dia bingkas bangun. Dia menuju ke arah tingkap rumah Syuib. Di bawah 2 orang wanita sedang menangisi kematian anak mereka yang telah dibunuh dengan kejam. Anaknya tu disula lalu didirikan terpacak di atas tanah menghadap ke arah rumah Syuib. Sangat-sangat kejam. Ramai di antara mereka tergamam dengan keadaan tu. Pemandangan yang memang pada mereka sangat kejam untuk diterima di akal. Lebih teruk dari kelakuan haiwan. Tiba-tiba Akib muncul di sebelah Shidi dan masih lagi bersila dengan matanya yang terjegil melihat apa yang berlaku. Ambil beberapa helai kain batik, lepas. Arah Akib sambil dia menepukkan bahu Shidi dan dia tiupkan kat telinga dia. Mata Shidi terkelip-kelip dan dia memandang ke arah kiri, ke arah kanan seperti dia baru tersedar dari pengsan. Lepas tu dia bangun, dia ikutkan apa yang Akib suruh. Akib dia terus pergi mengangkat mayat-mayat tu, dia baringkan dekat berhampiran dengan Shidi, dengan mereka lah. Seketika lepas tu Shidi dia menghulurkan apa yang dipinta. Mayat-mayat tu ditutup untuk menjaga keaiban si mati. Keluarga kedua mangsa tu berkumpul kelilingi pada mayat. Mereka memeluk dan menangisi pemergian saudara mereka, anak mereka macam tu. Pada waktu tu Akib dia mengalirkan air mata tanpa henti. Dia melutut di tepi mayat dan dia meratapi kematian yang kejam tu. Memang sangat kejam korang. Rashid dengan penghulu Sudin dia bergegas datang ke rumah Syuib, di mana masa tu dia meninggalkan tempat dia. Mereka terduduk melihat kedua mayat tu. Bagaimana boleh jadi begini? Tanya mereka. Shidi yang berada paling hampir jawab, aku tengah berzikir tadi. Tiba-tiba ada satu suara seperti suruh menyeru sesuatu dari arah sana. Aku biarkan je sebab diarahkan. Aku tak tinggalkan tempat aku. Lalu ada 2 lintasan lalu dekat sebelah aku menuju ke arah semak tu. Aku pun tak berapa nampak lintasan tu sebab ia berlaku sangat pantas. Aku pun tak sedar apa yang terjadi selepas tu. Akib dia menumbuk tanah. Dia menggunakan pukau angin. Dia menarik mangsa keluar dari kawasan kita. Berjaga. Celaka betul, bentak Akib. Pukau angin? Tanya Rashid. Akib mengangguk. Ya, dia menyeru nama mangsa. Dia tak perlukan mangsa untuk ada berdekatan dengan dia. Mangsa akan datang sendiri apabila diseru. Jadi, pasak yang kita pasang ni tak berguna lah Akib? Tanya penghulu Sudin.
Akib menggelengkan kepala. Sejujurnya saya katakan ilmu ini mampu menyeru siapa sahaja yang diinginkan dengan hanya nama panggilan dan wajah yang amat jelas dibayangkan oleh si penyerunya. Jelas Akib. Masya Allah. Penghulu Sudin dia menggeleng-gelengkan kepala sambil mengulang. Masya Allah. Jadi dia dah mengetahui siapa yang bakal dijadikan mangsa seterusnya? Tanya Rashid. Ya, itulah yang membimbangkan aku sekarang ni. Akib. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Akib. Mereka semua memandang ke arah suara tu. Akib mencari arah suara tu, lalu dia ternampak seorang lelaki sedang berdiri di dalam gelap dari arah semak di hadapan dia. Itu adalah Hakim. Akib dia menggigil kegeraman. Badan dia dah mengeluarkan asap nipis. Dalam keadaan tangan dia masih di tanah, dia menyeringai dengan gigi dia yang terkatup. Memandang ke arah Hakim hinggakan air liur dia meleleh, menjejis jatuh ke bumi. Dia menahan rasa geram. Tiba-tiba dia hilang dari pandangan. Lepas tu dia berdiri tegak di hadapan Hakim dengan dada yang mengembang. Kau marah aku, Akib? Tanya Hakim. Tiba-tiba datang satu tumbukan kilat menghentam perut Hakim. Dia terbongkok menahan pukulan. Terus saja Hakim tercampak dengan lajunya hingga menghentam sebatang pokok besar di belakang. Di belakang dia. Dia melekat dekat situ. Itu je ke yang kau ada, Akib? Hakim senyum menyindir. Kelihatan darah tu dah keluar tau daripada bibir dia, penghujung penjuru bibir dia. Datang satu lagi pukulan tepat ke perut Hakim yang masih melekat dekat pokok. Pukulan yang sepantas kilat tu tak boleh dilihat dengan mata kasar. Akib muncul di hadapan Hakim sambil buku 5 dia melekat dekat perut Hakim. Bergegar seluruh pokok dengan hentaman Akib. Separuh dari bahagian belakang batang pokok tu dah terkopak sebab ditembusi oleh serangan Akib. Hakim membongkok jatuh ke atas bahu Akib. Nafas dia tercungap-cungap. Kau nak lagi, bang? Tanya Akib. Hakim diketawa kecil di atas bahu Akib. Akib terkejut. Hakim masih mampu tertawa dengan pukulan dia tadi. Kau ni bodoh lah, Akib. Mudah sangat kau ditipu. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari arah rumah Suib. Akib tersentak. Dia pun pandang ke arah Hakim. Tapi Hakim dah berubah menjadi makhluk hitam yang lain yang menjadi pengganti dia. Dah tak rupa Hakim dah. Dia sebenarnya dah ditipu. Ini adalah muslihat untuk mengalih perhatian Akib. Tuan aku pasti akan bangkit semula. Katanya sambil menyeringai memandang ke arah Akib. Dengan penuh kegeraman, Akib dilepaskan satu lagi pukulan angin pada makhluk tu sekuat hati dia. Berkecai makhluk tu. Lepas tu hilang dari pandangan. Dengan sempatas kilat, dia terus hilang dan muncul di hadapan rumah Syuib. Dia melihat semua mereka yang ada dekat situ sedang meraung, menangisi sesuatu. Para belian sepatutnya duduk mengelilingi rumah Syuib dah lari bertebaran kerana cemas. Di atas bumbung rumah, Hakim sedang berdiri dengan kedua belah tangan dia mengangkat dua mayat yang bogel yang telah disula. Dia hanya menjinjing rambut mangsa dengan menggunakan sebelah tangan sahaja. Korang bayangkan, just pegang rambut sahaja. Satu di kanan, satu di kiri. Maka dua pembunuhan lagi telah berlaku pada malam tersebut. Hakim tertawa. Lepas tu dia campakkan mayat-mayat ke tanah. Mereka semua bergegas mengangkat mayat untuk dialihkan ke tempat lain. Tiba-tiba dengan pantas, Akib terus hilang dan muncul di hadapan Hakim. Dilepaskan satu tumbukan yang amat kencang. Pam!
Bang! Bergema suasana kawasan dengan bunyi tumbukan dari Akib. Hakim dia menyambut tumbukan tu dengan menggunakan sebelah tangan je. Dia buka kain hitam yang membaluti kepala dia dan tersengih. Itu sahaja ke Akib? Itu sahaja ke? Kata Hakim. Lepas tu, dia cengkam buku 5 Akib dengan kuat sehingga Akib melutut menahan kesakitan. Akib mengerang kesakitan. Lepas tu Hakim mengenakan satu tendangan sisi yang padu ke muka Akib. Menyembung korang masa tu. Darah Akib keluar semasa dia ditendang dengan tendangan yang mencecah ke muka dia. Hampir terjelepuk dia. Dia terpelanting jatuh ke tengah halaman. Hakim mencangkung sambil tersengih. Akib, selagi kau selembut ni, kau takkan mampu kalahkan aku. Inilah kelemahan kau sejak dari dulu. Sudahlah bang, kau janganlah tertipu dengan Tok Nibong Tunggal tu. Kau dalam bahaya bang. Pekik Akib yang masih berusaha untuk bangun. Kau apa tahu? Walaupun kau memiliki jurus terakhir harimau tunggal, aku tak rasa kau boleh mengalahkan aku. Tiba-tiba Hakim memegang lehernya seperti tercekik. Dia meronta-ronta hingga terguling-guling. Lalu dia terjatuh dari bumbung. Akib dan seluruh mereka yang ada kat situ jadi pelik. Bang, kau dah kenapa? Akib cuba menghampiri Hakim. Dia menggoyang-goyangkan tubuh abangnya tu. Tiba-tiba Hakim terdiam. Terdiam kaku. Tak bergerak walau sedikit pun. Tiba-tiba dalam kegelapan malam, dapat dilihat beberapa batang jamung bergerak merentas di denai di waktu yang sangat sunyi, sangat sepi, hening. Hanya bunyi unggas dan serangga hutan yang kedengaran menemani malam. Pop. Aziz dia menepuk nyamuk yang gigih meratah darah manusia. Ini part yang 3 orang tadi nak pergi ke gua tu balik. Pin, minta air sikit. Pinta kemat lalu dihulurkan kepada dia sebotol kaca yang digantung di pinggang. Agak-agak kau jauh lagi tak? Tanya kemat selepas mendapat beberapa teguk air. Aku rasa lagi 3 jam kita akan sampai. Kita kena bergerak lebih pantas. Biar sampai lebih awal, jangan terlewat. Aku tak tahu apa yang tengah terjadi sekarang di kampung. Ipin dia menyatakan kerisauan dia. Betul tu, aku setuju. Pak, kata Aziz sambil dia menepuk nyamuk. Aziz, jamung kau dah pendek tu. Tukar baru. Arah Ipin. Aziz dia terus mencapai bekalan jamu yang tergantung di pinggang dia untuk dia bakar. Semasa Aziz membakar jamu, dia terlihat kelibat seseorang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Sekali dia berkedip, kelibat tu hilang entah ke mana. Aku rasa kita kena jalan lagi cepat ni, kata dia. Mendengar kata-kata Aziz yang seakan tahu akan sesuatu, mereka terus percepatkan langkah. Dalam kedinginan malam, mereka berpeluh juga nak melawan situasi tu. Dengan risau tu, memang mereka agak duk-dap, memang berpeluh perasaan mereka, badan mereka. Seekor ular tedung tiba-tiba muncul, meliliti tangan kemat, membuatkan dia tersentak. Lepas tu dia menempis ular tu jatuh ke tanah. Aziz cuba menetak ular tu dengan golok, tapi dihalang oleh Ipin. Dia memandang Aziz, lepas tu dia geleng. Jangan. Kita tak boleh berhenti, terus jalan, kata dia, ringkas je. Mereka meneruskan perjalanan. Langkah mereka dipercepatkan. Apa pun yang berlaku, mereka mesti terus melangkah. Tiba-tiba mereka merasa pergerakan mereka bertambah sulit. Bahu mereka terasa berat. Kau rasa tak apa kau rasa, Pin? Tanya kemat. Itu yang merisaukan aku juga ni. Kamu berdua jangan pandang atas. Jalan saja selagi boleh, kata Ipin. Kemat yang tak tenang dengan keadaan tu menjelingkan mata dia ke atas. Dia tengok juga.
Dia nak kepastian apa yang ada dekat bahu dia. Ada satu lembaga perempuan berbaju putih sedang bertenggek dan dia sedang memandang tepat ke arah Kemat dengan lidah yang terjelir keluar. Kemat cepat-cepat mengalihkan pandangan dia semula ke hadapan. Dia menggigil ketakutan. Tak semena-mena satu lintasan cahaya melintas di atas mereka dengan sangat pantas. Keadaan mereka terus pulih seperti biasa. Kemat dan Aziz dia membongkok. Dia pegang lutut mereka sambil mencungap. Mereka memang betul-betul dalam ketakutan. Laju betul seorang lelaki berjubah serba putih yang bercahaya di hadapan mereka tadi. Lelaki tu mengangkat tangan dia menunjukkan ke arah tujuan mereka supaya mereka meneruskan perjalanan. Mari, kita tak boleh berhenti, arah Ipin. Mereka teruskan melangkah dan terus melangkah semula. Jamung yang telah pendek dibakar dengan diganti dengan yang baru. Sewaktu melepasi lelaki berjubah tu, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah lain sebab mereka rasa takut. Maka perjalanan pun diteruskan. Keadaan semakin genting. Di alam minda separa sedar masa tu, situasinya adalah di waktu bersama dengan Hakim. Di alam minda separa sedar Hakim tu, Tok Nibong Tunggal mencekik Hakim rupanya sambil menjulang dia ke udara. Patutlah Hakim ni dia rasa tercekik. Lepas tu Hakim meronta-ronta. Boleh pula kira macam tu cekik di sini ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jerkah Hakim. Aku ingat kamu bijak sangat. Rupanya lebih bodoh dari adik kamu. Kata Tok Nibong Tunggal. Hakim dia terus cuba nak lepaskan diri dia. Kau fikir aku akan biarkan diri aku diserap tanpa ada sebarang tujuan? Dia lalu dilepaskan Hakim ke bawah dengan sekuat hati. Bergema bunyi hentakan memecah suasana. Hakim dia cuba bangun tapi satu tendangan hinggap ke muka dia. Terpelanting Hakim ke belakang. Muka dia menyembam ke tanah, ke lantai. Dia menggelupur menahan kesakitan. Tok! Tok! Apa makna semua ni, Tok? Tanya Hakim. Atok dah dapat tubuh baru. Tok Nibong Tunggal diangkatkan tangan dia menghalakan ke arah Hakim. Hakim bangun dengan sendirinya lalu terapung. Dia terus menghala ke arah Tok Nibong Tunggal seperti yang ditarik oleh besi berani. Lalu dicekik kembali si Hakim sambil dijulang ke udara. Hakim cuba meronta. Sekarang kamu akan menjadi hamba aku. Kamu tengok saja apa yang akan aku lakukan. Bila sampai masanya, aku akan menjadi kamu. Kamu akan hidup dalam kegelapan. Tunggulah. Kamu ingat senang-senang saja untuk ingin beri ilmuku kepada kamu. Sekarang aku telah mempunyai 2 ilmu yang kuat. Kau diam. Lalu dia menghempas sekali lagi ke lantai. Pang! Hakim menggelupur menahan lagi kesakitan. Tok Nibong Tunggal melibas tangan dia serta-merta Hakim telah diikat oleh rantai besi yang kasar dan ia mencerut Hakim dengan ketat sangat. Akib! Akib! Hakim menggelupur dan memekik. Dia panggil nama adik dia, Akib. Akib! Bang, bangun bang, bangun. Akib menepuk-nepuk muka Hakim. Tiba-tiba mata Hakim terjegil. Dia menangkap tangan Akib yang sedang menepuk muka dia. Dia melibas Akib dengan kaki dia sambil berbaring. Akib tercampak menghentang tiang rumah. Akib menggelupur kesakitan. Hakim menyilangkan tangan dia di hadapan muka
Lepas tu dia buka tangan dia dengan satu jeritan yang kuat. Bam! Kesemua mereka yang ada di sekeliling tercampak ke belakang. Mereka menggelupur kesakitan. Hakim yang terbaring tadi telah hilang lalu muncul berdiri di hadapan Akib. Nampak tak permainan dia macam mana? Cara tipu helah dia macam mana? Suara Hakim dah berubah menjadi suara Tok Nibong Tunggal. Dia punya gelagat pun sama. Lepaskan aku bang, lepaskan aku bang. Bentak Akib. Abang, kau akan aku lenyapkan, aku akan hapuskan. Lalu dia membuat tendangan libas ke muka Akib. Akib terpelanting jauh ke arah penduduk kampung yang lain. Tiba-tiba datang satu libasan senjata. Datang dari arah belakang Hakim. Libasan tu hinggap ke tengkuk Hakim. Penghulu Sudin dan beberapa orang belia menyerangnya dengan golok dan parang. Mereka melibas dan terus melibas dan terus melibas. Hakim hanya membiarkan sahaja mata golok dan parang tu menjamah tubuh dia. Dia berpaling. Dia kebal ngorang. Bila dia berpaling, walaupun dihujani dengan libasan demi libasan, dia tetap berdiri tegak seperti tak ada apa pun yang berlaku. Hakim, dia buka ke kuda, lepas tu dia lepaskan satu tumbukan padu ke perut Penghulu Sudin. Penghulu Sudin melambung ke belakang dengan darah yang tersembur dari mulut dia. Penghulu Sudin menahan kesakitan. Tok! Pekik Rashid. Dia terus melibas dan melibas. Hakim mendepangkan tangan dia. Libasan masih dihujani diri dia. Dia menarik lalu dia melepaskan nafas dengan sekuat hati. Lepas tu kesemua yang ada di sekeliling dia tercampak bertebaran dengan hanya satu nafas dia. Macam mana kita nak lawan dia ni, Tok? Tanya Rashid yang sedang menahan kesakitan. Hakim berdiri tegak memandang semua mereka. Dia pandang satu persatu. Dada dia dibidangkan. Itu tanda dia semakin kuat. Aku bagi peluang kepada kamu semua untuk berehat dan mengumpul tenaga kamu. Besok aku akan datang semula menyelesaikan apa yang tergendala dekat sini, kata Hakim dengan sombong. Dia tiba-tiba hilang, kemudian muncul di hadapan Akib yang masih cuba untuk bangun. Diangkatnya kaki dia, lalu diletakkan di atas bahu Akib. Akib mengaduh sakit. Kamu rasa kamu boleh menahan aku? Aku bagi kamu peluang sekali lagi. Besok kita berjumpa. Aku harap kamu tak menghampakan aku. Kata Hakim, lalu dia menghilangkan diri dari pandangan semua orang. Lepaskan aku bang. Pekik Akib namun dah terlambat. Dadanya berombak menahan kemarahan. Tiba-tiba bayangan Tok Siluman Hitam bermain di minda je. Bertenang. Teruskan latihan kamu untuk menguasai sepenuhnya jurus angin lintang tu. Katanya ringkas lalu hilang dari pandangan. Muka Akib berubah. Dia menjadi lebih bertenang. Dipandang semua mereka yang ada kat situ, ada yang masih menggelupur, ada yang tengah bingkas bangun menuju ke arah Penghulu Sudin. Macam-macam adalah kat situ. Tok tak apa-apa. Penghulu Sudin dia anggukkan kepala. Dia cuba untuk bangun. Mereka yang lain pun sama juga beransur-ansur bangun dengan wajah yang menahan kesakitan. Kita semua berkumpul untuk menguruskan jenazah-jenazah ni. Minta di antara kamu bantu juga mereka yang cedera, kata Penghulu Sudin yang pada masa tu sedang mengalirkan air mata. Akib dia gosokkan belakang Penghulu Sudin untuk tenangkan Penghulu Sudin. Dia membantu Penghulu Sudin menuju ke arah tangga untuk duduk berehat. Suasana pilu
mengisi kembali suasana yang tadi dalam keadaan yang berkecamuk dengan rasa cemas, dengan rasa nak marah, dengan pergaduhan. Orang kampung mula berpusu dikerumunkan jenazah untuk disempurnakan. Semua belia-belia membantu belia-belia yang cedera, saling bantu-membantu antara satu sama lain. Mereka berkumpul di hadapan tangga bersama penghulu Sudin dan Akib. Tok, boleh patah riuk kita kalau macam ni, kata Rashid sambil menahan kesakitan. Yang lain sama juga masih lagi mengaduh kesakitan. Akib, ada cara lain tak? Tanya Syidi yang sedang memegang pinggang dia. Akib diangguk perlahan-lahan. Sebab tu tugas mereka bertiga ke Gunung Siong sangat penting bagi kita. Semoga mereka bertiga berjaya tiba pada waktunya. Akib memandang penghulu Sudin. Saya minta maaf sebab gagal melindungi penduduk kampung, Tok. Kata Akib. Penghulu Sudin ditepuk-tepukkan. Tak apalah. Bahu Akib. Lepas tu dia pandang semua. Masing-masing semua dalam keadaan keletihan. Kita pulihkan dulu diri kita. Kita uruskan jenazah. Akib, kamu buatlah apa-apa persediaan yang perlu. Biar kami uruskan jenazah, kata penghulu Sudin yang memang dah tak tahu nak buat apa. Dalam keadaan kecewa, sugul semua ada. Baik, Tok. Tapi semasa pengkebumian, izinkan saya untuk turut serta, Tok. Minta Akib. Akib dia minta pada Tok Penghulu. Boleh. Dah. Kamu pergi naik atas. Buatlah apa yang kamu rasakan perlu. Kamulah satu-satunya harapan kami, kata penghulu Sudin. Jenazah kita kebumikan selepas subuh. Arah penghulu Sudin. Akib dia bangun dan dia menaiki tangga dalam keadaan yang terhencut-hencut. Alhamdulillah kita dah sampai ke kaki Gunung Siong, kata Ipin. Pat dah masuk kembali kepada mereka bertiga tadi. Mereka semua terus berjalan dengan mata memandang ke sekeliling. Pin, Akib kata nanti kita tahu bila kita dah sampai sini. Tanya ke Mat. Ya, kita jalan terus sampai dapat petunjuk. Mereka meneruskan perjalanan yang dah semakin meninggi. Lelaki berputih yang muncul sebelum tu muncul lagi sekali di depan mereka. Dia menghalakan tangan dia ke kiri. Mereka bertiga ikut saja kepada arahan tersebut. Dia ikut je arah yang ditunjukkan. 3 kali lelaki tu muncul menghalakan tangan dia ke mana arah yang perlu mereka pergi. Sehingga mereka tiba di sebuah batu yang agak besar. Lelaki tu menunjuk ke arah celahan batu tu. Lepas tu hilang. Aziz dia menghalakan jamung ke arah yang ditunjuk. Ada belahan dari bawah hingga ke atas pada batu tu. Ia seperti macam terbelah 2. Terdapat bukaan yang selebar 3 jari di atas belahan tu. Di depan tu pula dia ada tumbuhan yang tumbuh seperti rotan selebar 2 jari yang berwarna hitam. Ia merupakan beberapa batang yang melingkar. Ini sular bertam, kata Ipin. Dari cahaya jamung mereka melihat ada sebatang sulur bertam yang sangat runcing tumbuh di antara celahan batu tu. Ia hanya sepanjang 1 kaki sahaja. Aku rasa sulur bertam tu tumbuh bawah batu. Sebab itulah batu ni terbelah 2. Ush, kata Aziz. Mereka semua angguk setuju. Ipin dia cuba hulurkan tangan dia masuk ke celahan batu, tapi celahan tu terlalu sempit untuk tangan dia. Kau cuba pula Kemat, kata Ipin. Kalau tangan kau yang kecil tu tak muat, macam mana pula tangan kami yang besar ni nak muat? Agak-agak lah. Betul juga. Sulur bertam ni tak jauh pun dari tepi batu ni, kata Ipin sambil dia mengusap-ngusapkan dagu dia. Cari idea tu. Pin, kita cabut sulur bertam yang lain ni, kita korekkan tanah ni. Kita ambil dari bawah je. Cadang Aziz. Betul tu. Bijak juga kau ni.
Mari, aku pun nak ambil sedikit buat tongkat. Senang aku nak sebat belakang kau kalau kau degil, kata Ipin bergurau. Lalu mereka bertiga pun keluarkan golok dan parang masing-masing dan terus melakukan tugas. Mereka mula mencatas dan menggali. Selang 1 jam kemudian mereka berjaya mengeluarkan sulur bertam itu bersama akarnya. Mereka membelik, dipusing-pusingkan sulur tu. Ia hanya sebatang saja yang berupa begitu. Sangat keras seperti besi, hujungnya yang runcing jelas terbentuk secara semula jadi. Mari, kita dah hampir subuh ni. Kita kena bergerak balik. Pada kamu ada berapa banyak jamu ke, Mat? Aziz, pada kamu? Aku ada 2. Jawab ke, Mat? Aku pun ada 2. Jawab Aziz. Aku pun ada 2. Nyalakan kau punya dulu, Aziz. Kita gile-gile nyalakan. Siapa pegang jamu, dia duduk kat depan. Cadang Ipin. Mereka semua angguk cadangan yang bernas. Selepas membakar jamu yang baru, mereka terus melangkah dengan pantas untuk balik semula. Ni situasi Akib pula dekat rumah Syuib. Akib dia sedang bersila seperti sebelumnya. Dia tenangkan diri dia sambil dia tutup mata. Nafas dia dilancarkan supaya aliran tenaga dia menjadi lebih bertenang dari biasa. Dia mengosongkan fikiran dia. Feel tenang. Tiba-tiba dia terasa seperti angin melintas depan dia. Dia buka mata. Lepas tu dia bangun. Mata dia melilau. Dia cari di bahagian kiri, bahagian kanan. Akak tak sure dah kiri kanan. So, apabila dia berpaling ke belakang, dia melihat diri dia sedang duduk bersila seperti sebelum dia buka mata tadi. Dia dah keluar daripada badan dia. Macam itulah akak rasa. Dipandangnya sekeliling, serta-merta bertukar menjadi gelap. Muncul sebuah pintu di hadapan dia. Dia merapati pintu tu, lalu dia buka pintu tersebut. Dia melangkah masuk. Suasana berubah dalam tempat mereka semua menguruskan jenazah di satu sudut rumah. Suasana sangat sayu pada ketika tu. Akib, dia tak terlepas dari mengalirkan air mata. Sama juga, dia pun ada perasaan sama juga. Mana mungkin dia tak merasakan apa-apa. Jiwa lelaki dia seperti dirobek-robek oleh kerambit. Dia terasa juga terkesan yang amat. Bapa kepada salah seorang mangsa menangis di sisi tempat perbaringan anak dia sementara menunggu jenazah dimandikan. Akib cuba nak pegang bahu, tapi tangan dia tembus. Tak boleh. Dia tak dapat nak menyentuh langsung. Dia memandang kedua-dua belah telapak tangan dia. Tiba-tiba muncul satu pintu lain yang tak jauh dari situ. Pintu tu juga sama terbuka. Dari tempat dia berdiri, dia dapat melihat keadaan di sebalik pintu tu yang gelap gelita. Dia melangkah masuk ke pintu tu. Suasana memang gelap gelita. Hanya diri dia sahaja yang kelihatan terang dekat situ. Dia pandang ke kiri, ke kanan. Tak ada siapa pun kat situ. Sehinggalah dia ternampak seorang lelaki sedang duduk di sebuah pangking kayu. Lelaki separuh umur tu menggamit dia supaya datang dekat pada lelaki tu. Akib dia terus menuju ke arah lelaki tu. Muka dia amat asing, dia tak kenal. Siapa lelaki ni? Tanya dalam hati dia. Lelaki tu tak lekang lemparkan senyuman ke arah dia. Assalamualaikum. Lelaki tu bagi salam dahulu. Akib disambut salam tu. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu pakcik ni siapa? Tanya Akib. Lelaki tu ketawa kecil. Duduk sini Akib. Dia menepuk pangking yang kosong dekat sebelah dia. Dia tahu nama aku, katanya dalam hati. Akib terus duduk di sebelah dia. Macam mana dia tahu nama aku? Akib terus bersuara dalam hati. Nama aku Ajil. Akulah yang memilih kamu untuk mewarisi jurus angin lintang. Aku adalah intipati jurusmu, kata lelaki tu sambil menoleh ke arah Akib dengan senyuman. Akib terjengang bila dia dengar jawapan tu. Dia terdiam 1000 bahasa. Sekian sahaja untuk episod pada kali ini. Untuk episod-episod yang seterusnya, korang kena stay tune dengan akak. Akak nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang mana follow untuk story ni.
Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Banyak sebenarnya apa yang boleh kita pelajari daripada story ni. Sekian saja dari Akak tegas kat sini. Yang tak elok jangan ikut. Bye korang. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.